Hari kiamat ini sangat dahsyat. Dahsyat dia letak dahsyat, suasana gelap gelemak. Lepas tu lagu mana? Orang yang ada cahaya saja akan merasai bercahaya. Orang kafir itu gelap gelemak. Pas matahari dekat dengan kepala, matahari lain, cahaya lain. Khutbah Nabi SAW yang menyuruh pada khutbah itu untuk menyebar ke hadis-hadis Nabi dan menyampaikan hadis, dan dalam khutbah itu berdoa kepada orang yang buat demikian itu dengan bercahaya muka dia. Orang yang menyebar ke hadis, orang yang menyampaikan hadis, maka bercahaya muka dia. Gapo dia gak penting bercahaya muka ni. Lo ni macam-macam boleh buat nak muka cerah. Cocok lah, goni lah nak suruh cerah muka. Gapo dia penting sangat muka yang cerah. Dalam agama kita, apabila suatu perkara itu berhubung dengan Nabi, satu perkara berhubung dengan Nabi, sama ada berhubung direct dengan diri dia ataupun benda ini Nabi suruh buat, seperti sunnah-sunnah Nabi, maka setiap orang yang mengamalkan benda yang disuruh Nabi, maka akan dapat cahaya. Semakin banyak kita mengamalkan apa yang Nabi suruh, maka semakin banyaklah cahaya dia. Semaya hak wajib boleh cahaya, hak sunat boleh cahaya, hadir majlis-majlis ilmu bercahaya. Muka demo amo nampak keruh ya. Tak ada cahaya langsung pun, cahaya di hari akhirat. Nabi kata orang mukmin itu pada hari kiamat, nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya-cahaya mereka berada di hadapan, di belakang mereka. Bercahaya orang tu. Apa? Kerana kuatnya hubungan dia ketika atas muka dunia dengan Nabi. Apa fungsi cahaya pada hari kiamat? Kau gelap, kau lagu mana? Apa kau perlu kau ada cahaya? Hari kiamat ini sangat dahsyat. Dahsyat dia letak dahsyat, suasana gelap gelemak. Lepas tu lagu mana? Orang yang ada cahaya saja akan merasai bercahaya. Orang kafir itu gelap gelemak. Pas matahari dekat dengan kepala, matahari lain, cahaya lain. Tuhan boleh buat matahari itu ada, tetapi cahaya dia tak ada. Matahari duduk dekat dengan kepala, tapi gelap gelemak dia. Boleh? Tak ada masalah. Kerana hak cerah tu lain, matahari tu lain. Bukan apabila Tuhan buat matahari, automatik jadi cerah. Tak. Cahaya tu benda lain pula, matahari tu benda lain pula. Maka hari akhirat, orang-orang mukmin itu cahaya dia berjalan di hadapan dan di belakang mereka. Maka orang kafir akan terkekan pergi cari orang mukmin. Hak 1000 orang pergi cari orang mukmin seorang, nak repek, nak biar ada cahaya. Dan apabila orang mukmin lalu di atas tiang sirat, maka api neraka akan kata, ya mukmin juz fa inna nuraka tudfi'u lahabi. Wahai orang mukmin, cepat-cepat berlari di atas belakang aku ni. Cepatlah cepat lari, cepat-cepat hungga. Kerana cahayamu saat ni, cahaya kerana berhubung dengan Nabi atas muka dunia, dengan kita amal hak Nabi suruh, sunnah-sunnah Nabi, sekalipun sedikit, sekalipun nampak remeh, sekalipun bersiwak sahaja, sekalipun apa dia benda mudah, nampak rengeh ya, tetapi benda itu ada cahaya, hebat atau hebat cahaya dia. Api neraka kata cepat-cepat berjalan kerana cahaya kamu memadai apiku. Oh, api neraka pun tak boleh. Lepas tu kalau terjun dalam neraka, tak kena bakar cahaya tu. Tepat hak bercahaya tu tidak akan dibakar, hak tak cahaya saja dibakar. Orang mukmin. Bisa tak bisa dia. Hak lain hangus letung, hak tepat cahaya tu tak boleh nak kosek, tak boleh nak buat guano. Hak tu kelebihan. Dan Nabi Muhammad dapat kesan umat dia melalui cahaya-cahaya ni. Apabila Nabi Muhammad terjun dalam neraka nak pergi kutip orang-orang hak masuk neraka daripada umat dia, maka dia boleh kenal lagu mana.
IC tak ada dah masa tu. Pasport pun tak ada dah. Lama boleh tak nak mengaku ya Rasulullah hamba umatmu. Maka Rasulullah kenal saja. Nabi kata, aku kenal dengan cahaya di kawasan muka, tangan dan sebagainya. Tu penting cahaya. Maka antara benda yang dapat cahaya itu adalah menyebar ke hadis-hadis Nabi. Sebab itulah ulama-ulama hadis begitu bersungguh-sungguh mengumpul hadis dan sebar ke. Tulis dalam kitab dia dan sebar ke. Dalam usaha kegigihan para ahli hadis, al-muhaddis, usaha dia pun banyak lagi hadis-hadis yang tercicir. Tapi sekadar dia usaha tu beramak dah dia kupu. Tetapi masih banyak lagi hadis yang tercicir. Lah ni tak sampai 100,000 hadis. Kok sampai kita selepas daripada 1400 tahun. Alhamdulillah dah daripada 100,000 tak sampai 100,000 hadis tu, maka ulama ambil hukum, ambil hakam. Maka Nabi doa akan bercahaya wajah orang yang menyebarkan ilmu hadis. Orang dulu mengaji hadis Al-Quran. Mula-mula kitab yang pertama menjadi panduan orang Islam. Satu ni saja. Tak ada kitab lain yakni Al-Quran. Bahkan Al-Quran tidak ditulis. Dihafal di dada sahabat-sahabat banyaknya. Ditulis atas arahan Nabi beberapa orang saja dibenarkan tulis. Tak boleh pandai-pandai tulis, pandai-pandai nak sebar, tak boleh pada masa tu Al-Quran. Nabi kata ada penulis wahyu dalam 10-20 orang, demo yang dia tulis. Tak ada jumpa orang ni. Maknanya Al-Quran lepas ni susun dia gunilah. Orang lain jangan pandai-pandai, nak mungkin dengar Al-Quran tulis, jangan. Hadis Nabi pada masa Nabi hidup tak dibenarkan tulis. Nabi kata jangan tulis, takut tukar. Al-Quran masuk dengan hadis, hadis masuk dengan Al-Quran. Kalau tulis belakang agak jangan tulis. Maka hak dibenar tulis Al-Quran saja. Hadis dia mau nak apa tak apa, kata-kata hamba nak apa tak apa jangan tulis. Apabila zaman Umar ibnu Abdul Aziz, maka dia pun tengok perkembangan Islam semakin kuat. Bani Umayyah, khalifah keberapa tak ingat, ke-10 ke berapa ni, Umar ibnu Abdul Aziz ni khalifah antara khalifah yang sangat adil, sangat warak. Maka dialah yang orang mula-mula menyuruh ulama menulis hadis. Kerana apa? Kerana dia tengok ulama-ulama, sahabat-sahabat, tabi'in hok gi perang kelik mati. Kelik mati pas popular sekali meninggal 70 orang. Sudahlah. Maka hadis ni lagu mana? Pas orang tak ada, kau tak ada. Mati dengan tua-tua, ilmu dia juga mati. Maka Umar ibn Aziz memerintahkan seorang ulama, nama gapo dia tahu? Roma Hurmuzi. Syekh Umar gapo dia tahu depan dia? Gapo? Roma Hurmuzi. Roma Hurmuzi nama dia alik belakang. Mengumpulkan semua hadis-hadis hak sempat dia tahu. Maka dia pun kumpullah gi kepada serata negara-negara hak mungkin sampai ilmu hadis. Gi hok dekat dengan Madinah, dekat dengan Mekah, gi dekat dengan Iraq, Kupah, gapo dia sekitar-sekitar tu, maka dikumpulkan semua hadis. Pada masa tu tak ada lagi hadis hasan, tak ada sahih, tak ada lagi dhaif, tak ada lagi maudhu' ke mutarrak ke gapo dia, tak ada lagi ilmu mustalah hadis. Cuma dikumpul semua hadis. Hok siapa dia ingat betul ke tak betul, hok penting kumpul dulu. Maka lepas pada itulah ulama-ulama hadis, perkembangan ilmu hadis, ulama-ulama hadis mulalah cek hadis, hak mana hak sahih, hak mana tidak sahih, hak mana hak dhaif, hak mana hak gapo, barulah timbul ilmu hadis. Cek betul ke tak rijal ni. Mungkin pada zaman dulu hadis ni sahih. Tapi lama pada tu hadis ni tidak sahih. Apa? Tak tahu, hamba cek kata perawi dia ni tidak sikoh. Menurut hamba lah. Kerana hamba tengok perangai dia gini-gini. Tetapi orang yang kata sahih, bagi hamba dia sahih. Dia sikoh. Hamba kenal, hamba desain dengan dia. Sudah. Maka sebab itulah di dalam menyatakan hadis ni sahih ke dhaif ke apa dia, banyak percanggahan. Ada setengah tu hadis ni dhaif. Ya. Ada hadis ni maudhu'. Ya. Ada hadis ni syiddatul dhaif. Ya. Ada hadis ni kadang-kadang jadi hasan li ghairi. Ya. Patut mana so nak pegang ni? 3-4 hukum ni.
maka boleh pegang belakang atas mana-mana kita nak pegang. Hak penting siapa dia kata dak boleh. Antaranya Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni antara cara ilmu hadis dia karang dalam kitab Imam Tirmizi ni, dia tulis apa dia? Hadis hasan sahih. Hadis ni hasan ke sahih? Hasan dari sudut turuk ni, sahih dari sudut turuk ni. Hasan sahih. Boleh berlaku. Tu cara Imam Tirmizi mengarang hadis. Kupu kita hadis. Manakala hadis lain sahih-sahih, tak ada istilah hasan dua gitu nah. An Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khayfil mina yaquluna darallahu 'abdan sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha wa ballaghaha man lam yasma'ha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu salasun la yaghillu 'alaihinna qalbu mu'minin ikhlasul amal lillahi ta'ala an-nasihatu la'immatil muslimin waluzumul jama'atihim fa inna da'watahum tahfazu man wara'ahum. Wa jaa'a fi sahih Ibni Hibban ziyadatan ala zalika wa man kanat dunya niyatahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Daripada Jubair bin Mut'im berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkhutbah berkecek di Khayf, satu tempat di Mina. Dia kata apa dia? Rasulullah kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala cerahkan muka, beri cahaya kepada muka-muka seorang hamba yang mendengar perkataan aku. Dengar ucapan aku ini, maka dia hafal perkataan aku dan dia jaga molek, dia tulis dalam buku dia ke ataupun dia hafal betul-betul dan dia sampai ke hadis hak dia hafal, hak dia simpan saat ni kepada orang yang tidak dengar dia. Nabi doa. Ni doa khas kepada ahlul hadis. Hadis ni menyatakan Nabi doa khas kepada ahlul hadis. Tetapi Nabi sebut berapa banyak orang yang menanggung pekoh, tetapi apabila dia menyampaikan ilmu, rupa-rupanya hak yang murid itu lebih pekoh daripada dia. Berapa banyak seorang yang menyampaikan ilmu hadis kepada seseorang, tetapi seseorang hak terima hadis itu lebih banyak faham hadis berbanding dengan guru dia. Ni Nabi nak rayak kelebihan umat Nabi Muhammad. Sekalipun dia di generasi anak murid, generasi baru, tetapi tidak mustahil kalau dia boleh menandingi orang lama dari sudut pemahaman hadis. Sebab tu kita tengok ada setengah tutup guru hadis, dia ni masyhur dengan hafalan hadis. Hafal hadis kadang-kadang satu stadium kitab. Satu stadium kita letak kitab tu dia hafal belaka. Belak muka surat berapa teka hangpa boleh jawab belaka. Ada ulama hafal 3 butir kapal. 3 butir kapal kitab. Bukan lukisan kapal. Dok kapal betul dia hafal. Hafal kitab yang berada dalam 3 butir kitab. 3 butir kapalnya hafal. Tu bisa tak bisa. Ada ulama kata manusia ini boleh menghafal semua kitab dunia. Otak manusia tak gila, insya-Allah tak gila. Tak punah, tak netuk otak manusia ni boleh tanggung semua maklumat di dunia. Nyo hafal belaka kitab matematik, kitab goni komik punya hafal juga. Dragon Ball habis nyo hafal belaka dalam otak dia belaka. Tak senok otak, tak senok. Tu kemampuan manusia otak dia. Kita lah ni tak guna otak. Sebab tu kita rasa payah. Kemampuan kita sebenarnya lebih daripada tu. Maka Nabi sebut kadang-kadang orang yang belajar tu lebih hebat daripada tok guru dia. Ada satu kisah seorang ulama, imam dalam ilmu hadis. Dari sudut hafalan dia masya-Allah. Maka orang tanya dia, apabila dia muka tok guru besar, orang pun cuik dia. Muka dia tok guru besar. Tanya, lagu mana hukum gini-gini?
Hukum lagu ni, ambo ngane, sudah. Yang mari tak ingat. Hadis, yang mikir hadis, ambo tak jumpa hadis ni. Seru tak, tak tahu, tak berani nak jawab. Cuba tanya kawan tu, anak murid dia. Tak silap ambo siapa dia tu anak murid dia. Anak murid kepada tok guru ni. Maka tok gi jumpa kawan ni, tanya dia kata jawapan dia lagu ni. Oi. Mudah tu. Dia mau tahu mana jawapan dia lagu ni. Ada hadis bunyi lagu ni. Sengit. Maka ambo ambil daripada hadis ni, maksud dia jawapan dia lagu ni. Dia mau ambil mana hadis ni? Ambo ambil kat dia. Dia tunjuk ke tok guru dia. Ambo ambil kat tok guru ambo saat ni. Ambo tanya dia tak boleh jawab. Main dengan banyak telajuk hadis. Dia kadang-kadang dia apa hadis ya? Istimbak, cara ambil hukum daripada hadis orang lain faham. Maka Nabi kata ada orang bisa pekoh. Orang tok guru dia ngajar hadis ya, pandai hadis ya. Tapi hak ni dia boleh buat tobik hukum daripadanya. Sebab tu fuqaha lebih tinggi daripada muhaddis. Kena faham tu. Fuqaha lebih tinggi daripada muhaddis. Muhaddis ni kerja dia hanya hafal dan jaga hadis Nabi saja. Tu saja kerja dia. Ambil hukum daripada hadis tu kerja tok pekoh. Maka lebih pintar mesti tok pekoh. Dia kena ada usul pekoh, qawaid fiqh, kena gapo dia nak memahami hadis. Pok kita dak faham orang ahli hadis lebih bisa daripada tok pekoh. Salah. Tok pekoh lebih bisa daripada ahlul hadis. Kerana apa? Kerana satu-satu amalan ataupun mazhab tak boleh dibuka oleh muhaddis kecuali fuqaha saja boleh buka. Kalau orang sekadar martabat muhaddis nak buka mazhab tak boleh. Sebab hadis ni terlalu banyak dan mengelirukan. Kalulah tok pekoh tak menyelesaikan masalah hadis ni, nescaya ulama semaya tak tahu alik ilmu. Kita boleh semaya ni tak jumpa. Kalau kita baca Bukhari tak semaya baik kita. Kalau kita baca Quran saja tak boleh nak semaya baik. Pas kita boleh akak tangan hak ni rukun, hak ni sunat, tahu mana? Tak ada hadis kata tu Nabi akak tangan. Tahu mana nak akak tangan tu sunat? Allahu akbar tu wajib. Tahu mana hak ni rukun, hak ni sunat, hak ni syarat, hak ni apa? Siapa dia boleh menyelesaikan masalah teka-teki dalam ilmu hadis? Tok pekoh. Tu hadis tak boleh. Mau baca ya perlu besok. Salah sun 3 benda yang tidak akan mengecewakan. Jangan dilupai oleh hati seorang mukmin. Nabi pesan ikhlas beramal kerana Allah. Ikhlas beramal kerana Allah nasihat bagi pemimpin-pemimpin orang Islam. Nasihat kepada pemimpin-pemimpin, khususnya orang ahli agama. Bukan saja pemimpin kita kena nasihat, masyarakat siapa dia pun itulah tugas seorang ulama. Bukan berebut kepimpinan, dak. Bukan tugas kita merebut kepimpinan, kekuasaan, bukan tugas ulama. Tugas ulama adalah menasihat semua manusia, setinggi-tinggi manusia hingga serendah-rendah manusia. Tugas ulama adalah menasihati dia. Dan sentiasa melazimi jamaah orang Muslim. Sentiasa mengikuti jumhur ulama orang Islam. Majoriti orang Islam, ulama-ulama Islam iaitu ahlu sunnah wal jamaah laloninya. Jangan keluar daripada jamaah. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi kata man syazza finnar. Siapa dia yang ganjil duk sorang dia, tak seikut orang ramai-ramai, waktu tobik cerita pelik-pelik, hukum pelik-pelik, kapung dia orang terawih belaka, kapung dia orang baca kunut belaka, dia pelik-pelik, man syazza finnar. Siapa dia ganjil dia sorang dalam neraka. Duk sorang dalam neraka kolek-kolek dia. Kerana apa? Kerana jemaah orang Muslim itu sudah dijamin oleh Nabi benda itu betul. Ahlu sunnah wal jamaah, majoriti orang Islam itu dijamin betul oleh Nabi. La tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan berkumpul secara beramai-ramai di dalam kesesatan. Ini Nabi jamin. Kalau benda itu disepakati oleh ramai ulama, betul tak tu? Nabi kata lagu tu. Sesungguhnya dakwah mereka, doa mereka akan menjaga orang yang selepas daripada mereka.
Telah datang daripada Sahih Ibnu Hibban, tambah daripada tu Nabi kata siapa dia yang dunia adalah cita-cita dia, maka Tuhan akan punuh peranda ke segala urusan dia. Siapa dia yang matlamat dia adalah dunia, ada kepentingan mana-mana urusan yang dia niat atas nama dunia, maka Tuhan tak akan tolong. Tuhan akan hancur ke program dia, hancur ke segala urusan dia kalau dia niat bukan kerana Allah. Dan Tuhan akan membuat kefakiran di hadapan dia. Kalau orang niat kepada dunia, tunggulah kefakiran. Saya banyak duit, mana saya pakai? Fakir hati, miskin hati, sentiasa gila kepada harta, sekalipun pitih sudah berjuta-juta, tetapi fakir berada di hadapan mata. Tak boleh tengok harta orang sikit, nak semacam. Pitih demo banyak dah, tak lapar. Nak ke hadapan harta, fakir kepada hati yang fakir. Dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali yang sudah ditentukan. Tapi hati nak, tak boleh juga. Maka tabiat orang yang niat nak sesuatu kerana dunia, maka Tuhan akan seksa dia dengan cara nak sesuatu tapi tak boleh juga. Hak dia boleh tu lah. Dan siapa yang akhirat adalah niat dia, Tuhan akan kumpul, Tuhan akan himpun, Tuhan akan satukan segala cita-cita dia. Siapa dia yang niat akhirat, maka bersatu, berkumpul di dalam kebaikan. Tuhan tak buat orang itu berpecah kalau niat akhirat berlaku. Lepas tu orang tengok orang agama berberat. Bukan niat agama dah tu. Bukan niat akhirat dah tu. Dah Nabi kata kalau niat akhirat Tuhan akan kumpul berlaku hati lagu ni. Tapi apa hak ni gi kok ni hak gi natai kok ni hak ni natai. Bukan ada dah tu, bukan nak kerana akhirat dah tu. Dan Tuhan akan menjadikan kekayaan di hati dia. Hati dia sangat kaya. Sekalipun dia orang miskin, tengok dia mau buat benda ikhlas pun sesak juga. Tapi hamba kaya. Hamba tak ada rasa bimbang. Tak ada piti dalam poket ku standard minum air kolah lagu tu senyap standard. Tak ada rasa resah tidur pakai tidur atas balasah, tak ada masalah. Tapi demo sekalipun kaya, hidup demo tak tentera. Hari-hari duduk fikir pitih, duduk fikir gapo dia, duduk fikir gini. Hidup nak tidur tak boleh, bini tak ada nak jumpa, anak tak ada nak peluk. Hak ni gapo dia? Allah tenangnya nyanyolah demo. Demo kerja gapo dia? Hamba relax. Demo bayar rotek, bayar goni, hamba tak ada gapo. Tidur berponyo ya. Beres standard KL. Ni kaya hati nah. Jadi kekayaan hati itu penting, lebih-lebih lagi zaman sekarang. Janganlah kita menyeksa diri kita dengan kita buat dunia menjadi matlamat kita. Bukan kata kita memiliki harta tu salah, tidak memiliki harta, tapi buat kata akhirat tujuan kita. Barulah hati kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Dan dunia akan datang kepada dia sekalipun ia tak sih. Ni kelebihan orang yang nak akhirat, maka dunia akan pergi cari dia sekalipun dia tak sih kepada dunia. Nah, sebab dia nak akhirat dah. Wallahu a'lam.